Apa sebenarnya yang dirunding dengan Jolo? Pada 16 Julai lepas, Jabatan Peguam Negara AGC mengeluarkan kenyataan bahawa Loh Teck Jo atau Jolo melalui wakilnya telah cuba untuk mendapatkan satu penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Jabatan Peguam Negara AGC merujuk kepada laporan berita bahawa Loh Teck Jo, Jolo, telah cuba melibatkan diri dengan kerajaan Malaysia untuk satu tawaran penyelesaian. Semua tawaran penyelesaian daripada wakil Jolo telah ditolak oleh AGC, kata Jabatan Peguam Negara dalam kenyataannya. Menurut media DH, Jolo menawarkan 1.5 bilion ringgit kepada kerajaan bagi menyelesaikan pertuduhan terhadapnya. Berita mengenai rundingan tersebut dan kenyataan Jabatan Peguam Negara mengundang pelbagai persoalan yang berbangkit. Pemuda Parti Amanah Negara Amanah berkata bahawa dakwaan telah berlaku rundingan antara pihak mewakili Jolo bersama Pejabat Peguam Negara AGC baru-baru ini telah menimbulkan kegusaran awam berhubung perjalanan kes jenayah melibatkannya dalam kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bagaimanapun, menurut Pemuda Amanah, sehingga ke hari ini pihak AGC masih gagal menyatakan secara rasmi berkait pertemuan tersebut yang didakwa turut melibatkan Peguam Negara sendiri. Sekiranya dakwaan tersebut adalah benar, mengapa rundingan tersebut diadakan secara sulit dan kenapa pihak Peguam Negara sendiri masih berdiam diri tanpa sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan? Soal Pemuda Amanah dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad. Menurut beliau, Pemuda Amanah memandang serius terhadap isu ini kerana ia berkepentingan awam dan membabitkan maruah negara di peringkat antarabangsa. Justru kami mendesak agar Peguam Negara segera menjelaskan butir rundingan yang didakwa berlaku dan membantah keras sebarang usaha penyelesaian luar mahkamah yang cuba dilakukan terhadap kes 1MDB, tegasnya. Sementara itu, pengerusi DAP Lim Guan Eng pula menuntut agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan mengenai rundingan yang melibatkan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali itu. Perdana Menteri Ismail Sabri perlu berterus terang sama ada dia meluluskan keputusan Idrus Harun dalam membenarkan Jabatan Peguam Negara dan agensi kerajaan yang tidak diketahui bertemu wakil Jolo. Difahamkan bahawa kementerian-kementerian penting yang berkaitan tidak dimaklumkan berkenaan mesyuarat ini yang membawa kepada persoalan yang membimbangkan sama ada keputusan untuk bertemu wakil Jolo dilakukan secara persendirian dan sembarangan oleh Idrus, kata Guan Eng dalam satu kenyataan. Jika Ismail tidak mengetahui perkara ini, bolehkah Idrus bertindak secara bebas tanpa pengetahuan kerajaan dalam perkara dasar yang begitu penting? Soalnya, sebaliknya jika Ismail Sabri sedar, ahli Parlimen Bagan itu mempersoalkan sama ada beliau mempunyai kuasa untuk berbuat demikian tanpa kelulusan kabinet, memandangkan kementerian-kementerian penting dibiarkan tanpa dimaklumkan. Guan Eng menggesa Ismail Sabri menjelaskan keadaan yang bercelaru ini untuk mengelakkan spekulasi liar yang hanya akan menjejaskan tindakan berterusan bukan sahaja terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam skandal 1MDB tetapi juga pemulihan aset keuangannya. Daripada cuba menangkap Jolo kerana dia terikat secara undang-undang dan dikehendaki berbuat demikian, Idrus telah memilih untuk membenarkan Jabatan Peguam Negara bertemu wakil Jolo. Adakah Jabatan Peguam Negara menyampaikan kepada wakil Jolo bahawa kerajaan Malaysia menasihatkan Jolo supaya menyerahkan diri kepada pihak berkuasa Malaysia? Melainkan Idrus memberikan penjelasan penuh tentang urusan memalukan ini, dia jelas tidak layak untuk menjadi Peguam Negara, tegas Guan Eng. Sebelum itu, bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali dalam kenyataannya mengaku bahawa beliau telah mengatur beberapa siri perjumpaan antara firma guaman yang mewakili Jolo, Cobre and Kim dan Peguam Negara dan pegawainya serta Pegawai Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tujuan perjumpaan itu adalah bagi berbincang untuk membawa balik dana yang didakwa diseleweng Jolo daripada 1MDB, ujar Muhammad Apandi. Muhammad Apandi merupakan Peguam Negara sewaktu skandal 1MDB meletup ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ketika itu, beliau telah membersihkan Najib daripada sebarang salah laku dalam skandal 1MDB. Untuk rekod, pada 15 Jun 2017, DOJ menyebut jumlah yang diselewengkan daripada 1MDB ialah 4.5 bilion US dollar dan telah mengenal pasti dengan jelas aset yang diperolehi
Apandi melalui dana yang diselewengkan itu. Namun Muhammad Apandi gagal untuk campur tangan sebagai pencelah dalam prosedur mahkamah di Amerika Syarikat itu. Sehingga hari ini Najib yang selalunya amat aktif di media sosial masih membisu mengenai perkembangan ini. Adakah beliau juga tidak tahu sebagaimana dalam keterangannya di mahkamah berkaitan kes SRC International yang dilaporkan media bahawa Najib telah menjawab tidak tahu sebanyak 46 kali. Sampai bilakah rakyat Malaysia harus menanggung malu akibat dakwaan pengubahan wang haram dan kleptokrat ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.